Ini di studio kita ingin panjangkan sedikit bagaimana sebenarnya inisiatif tersebut boleh membantu golongan OKU untuk meningkatkan kredibiliti mereka sebagai masyarakat Malaysia dan menyumbang kepada ekonomi negara. Hari ini di studio kami bawakan iaitu Profesor Dr. Ruzita Muhammad Amin selaku Ketua Unit OKU UIAM Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan. Apa khabar? Selamat pagi, Prof. Khabar baik, terima kasih. Terima kasih bersama dengan kami hari ini di studio untuk kita kupas sikit sebanyak berkenaan dengan pemerkasa untuk golongan OKU terutamanya. Jadi kalau kita lihat tadi ada banyak sebenarnya bantuan dan juga plan yang sudah pun direncanakan oleh pihak kerajaan untuk membantu golongan OKU dalam meningkatkan kredibiliti diri mereka terutamanya dalam bidang keusahawanan. Itu antara yang diberikan fokus terutamanya. Jadi mungkin sedikit respon awal daripada Prof sendiri apabila pengumuman itu dibuat oleh Yang Amat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin beberapa hari lepas. Okey, terima kasih Syahidah. Terima kasih Selamat Pagi Malaysia sebab menjemput saya pada pagi ini. Jadi kalau kita lihat dari segi program pemerkasa ni tujuannya adalah untuk memperkasakan ekonomi dan juga memperkasakan masyarakat dan juga di samping itu dia melihat juga dari segi isu-isu keterangkuman. Jadi di sini saya rasa kami amat mengalu-alukanlah dari segi insentif yang diberikan untuk golongan kurang upaya, dan kalau kita lihat memang dari segi kesan golongan kurang upaya amat terkesanlah dari apa ini disebabkan pandemik ini. Dari segi pekerjaan juga mereka amat sukar untuk mendapatkan atau membuat pekerjaan lain. Jika mereka terkesan, kalau sekiranya mereka yang tidak yang berupaya, mereka boleh mudah menukar pekerjaan, mungkin menjadi pemandu Grab ataupun menjadi runner dan sebagainya, tapi tidak sedemikian bagi golongan OKU. Jadi insentif yang diberikan itu amat dialu-alukanlah dari segi insentif untuk keusahawanan. Sebab itu adalah salah satu cara untuk kita juga menjana pendapatan, dan kalau boleh kita juga mungkin boleh lanjutkan sedikit dari segi keusahawanan ini, disebabkan bagi golongan OKU mereka agak sukar untuk bergerak sana kemari disebabkan kekangan accessibility dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari segi keusahawanan itu mungkin boleh ditambah sedikit lagi dari segi insentif untuk keusahawanan, entrepreneurship. Jadi itu mungkin adalah lebih viable bagi golongan kurang upaya ini, dan kadang-kadang mereka tidak mampu untuk boleh data plan dan sebagainya. Jadi mungkin insentif dari segi data plan atau kemudahan komputer boleh diberikan juga kepada mereka lah untuk membantu mereka berjaya dalam bidang keusahawanan ini. Antara yang mencuri tumpuan juga bagi strategi pemerkasa ini di mana kerajaan bersetuju untuk menaikkan had kelaikan gaji minimum, itu allowance bagi eluan pekerja cacat daripada RM1,200 ke RM1,500. Bagaimana Prof melihat ini? RM1,500 ini merupakan satu nilai ataupun amount yang benar-benar mencukupi untuk golongan OKU terutamanya mereka yang berada di kawasan bandar untuk menyara diri mereka. Okey, EPC ni atau allowance pekerja cacat pekerja petang cacat jadi isu sedikit lah mungkin allowance pekerja OKU mungkin kita boleh gunakan. Sebenarnya yang RM1,500 itu adalah gaji maksimum untuk mereka layak menerima allowance tersebut lah Jadi sebenarnya peningkatannya amat dialu-alukan sebab semenjak gaji minimum, dasar gaji minimum dilaksanakan dinaikkan kepada RM1,200, kebanyakan OKU yang sebelum ini menikmati EPC tidak lagi menikmati EPC lah sebab mereka tidak lagi layak untuk menerima EPC. Jadi sekarang ini bila gaji maksimum itu dinaikkan ke RM1,500, jadi lebih ramai mereka akan layak semula lah. So ini amat dialu-alukan sebab EPC itu jumlahnya adalah RM450 sebulan. Jadi mereka layak menerima bantuan tersebut sebab kita tahu bagi golongan kurang upaya ni kos sara hidup mereka adalah lebih tinggi dari mereka yang yang berupaya. Kajian pun banyak menunjukkan yang kos mereka dari segi perubatan, dari segi rawatan, dari segi mungkin peralatan dan sebagainya memang adalah lebih tinggi. Jadi EPC ni amat diperlukan oleh mereka lah, dan juga ada satu insentif untuk lebih ramai OKU menceburkan diri dalam bidang pekerjaan. Itu adalah insentifnya. Jadi lebih ramai yang akan layak lah untuk menerima EPC ni. Jadi amat dialu-alukan.
Selain pada pekerjaan, keusahawanan juga antara yang diberikan penumpuan dan antara bantuan lain yang diwar-warkan, yang dikongsikan, di mana golongan OKU ini boleh mendaftar SSM secara percuma untuk membuka perniagaan mereka. Jadi mungkin kalau Prof boleh kongsikan respon daripada pihak mereka ini apabila ialah perkara ini diumumkan, kerana mungkin itu antara perkara yang menangguhkan mereka untuk memulakan perniagaan kerana perlu membuat pendaftaran SSM dan sebagainya. Ya, itu juga sangat membantu ya, sebab mereka dapat mendaftar dengan percuma. Ini amat memudahkan mereka untuk menceburkan diri dalam perniagaan lah ya. Jadi dia selaras dengan insentif yang yang telah diberikan dari segi grant dan dari segi kemudahan mikrokredit dan sebagainya. Jadi kemudahan tambahan ini amat dialu-alukanlah oleh mereka, yang terutamanya mereka yang mungkin tak agak mungkin tidak mampu untuk memulakan perniagaan disebabkan oleh pendaftaran dan sebagainya. Jadi sekarang mereka lebih mudahlah untuk terutamanya mereka yang kecil-kecilan. Satu lagi Prof, kalau kita cerita berkenaan dengan ialah bidang perniagaan, keusahawanan dan sebagainya disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni, era digitalisasi dia berkembang dengan lebih cepat daripada apa yang kita jangkakan. Jadi mungkin untuk golongan OKU, orang kelainan upaya ini, keupayaan mereka sedikit berbeza, sedikit istimewa jika dibandingkan dengan mereka yang mempunyai fizikal yang seperti biasa, normal. Jadi bagaimana kalau Prof boleh kongsikan persediaan golongan OKU ini terhadap digitalisasi itu, dan bagaimana sebenarnya segala strategi di bawah pemberkas ini boleh menjadi sebagai satu katalis untuk mereka bergerak ke arah digitalisasi. Itu seperti yang saya nyatakan tadi kan, kalau boleh kita disebabkan proses digitalisation ni, dan memang kita proses ini bertambah cepat ya disebabkan pandemik ini, dan kita sudah jangkakan. Dan dari segi kesediaan OKU itu kita dapati sebab OKU ini ramai yang tidak berkemampuan ya, dari segi income bracket pun mereka rata kebanyakan mereka tergolong di bawah B40 dan sebagainya. Jadi dari segi kesediaan tu merangkumi, satu adalah peralatan dan equipment kan, dari segi komputer, peranti dan sebagainya, dan satu lagi dari segi akses to internet, akses kepada internet. Jadi di sini ada data plan, mungkin kemudahan data plan dapat diberikan juga secara percuma seperti di IPT, pelajar-pelajar IPT ramai yang telah diberikan data plan percuma bagi mereka mengikuti pengajian online. Jadi mungkin insentif yang sama boleh dipanjangkan kepada mereka yang menceburkan diri dalam perniagaan dan keusahawanan mungkin, dan juga pelajar-pelajar murid berkeperluan khas yang rata-rata bila kita lihat kelas-kelas online ramai mereka yang tidak dapat mengikuti kelas-kelas online disebabkan kekurangan peralatan, dan bagi mereka yang berkeperluan khas juga mereka memerlukan macam perisian khas mungkin bagi mereka yang tidak nampak OKU penglihatan mungkin yang sepenuhnya, mereka memerlukan screen reader misalnya untuk membaca komputer. Jadi perisian ini adalah kadang-kadang tidak berkemampuan bagi mereka untuk memperolehi perkara-perkara begini. Jadi kalau boleh ada bantuan yang boleh disalurkan kepada bukan saja usahawan tapi juga murid-murid berkeperluan khas dan juga pelajar-pelajar di IPT dan di sekolah-sekolah vocational misalnya. Itu kita sentuh dari sudut peranti. Peranti ni tidak ada masalah kalau kita beri dana bantuan, kita boleh dapatkan peranti tersebut beberapa masa saja. Tapi kalau kita sentuh berkenaan dengan kondisi fasiliti untuk orang kelainan upaya, itu mungkin memerlukan satu tempoh masa yang agak lama untuk kita selesaikan masalah tersebut. Jadi kalau Prof lihat setakat ini terutama di kawasan bandar, bagaimana fasiliti yang berada di sekitar kawasan bandar ini boleh membantu golongan OKU, kerana bila mereka mendapat bantuan daripada pemberkasa, pastinya mereka akan keluar lebih banyak untuk melakukan kerja harian, untuk berniaga dan sebagainya. Jadi keadaan struktur bangunan, parking dan sebagainya bagaimana kalau Prof lihat setakat ini, adakah kawasan-kawasan di bandar, kita boleh fokus di bandar Timur, adakah benar-benar bersedia untuk menerima lambakan golongan OKU untuk berada di luar dan melakukan kerja harian mereka? Itulah perkara yang telah lama kita nantikan dari segi dari segi accessibility bangunan, dari segi accessibility kemudahan awam jadi kita lihat bandar-bandar besar seperti di Kuala Lumpur memang berperingkat, mereka cuba menaik taraf, tetapi di setengah-setengah bandar yang lain agak kurang
cepatlah, agak perlahan. Jadi kita pun faham dari segi bila waktu pandemik ini mungkin agak ada kekangan kewangan untuk melaksanakan pengembasuaian, penambahbaikan, tetapi kalau kita lihat dari komponen pemerkasa ni, ada satu komponen di mana ada 5 bilion diperuntukkan untuk kontraktor membuat penaik tarafan, penambahbaikan infrastruktur, kemudahan awam, jalan raya. Mungkin dalam 5 bilion ini kita boleh pastikan yang penambahbaikan yang dilaksanakan itu juga menepati spesifikasi untuk golongan upaya. Misalnya mereka perlu menepati Universal Design dan yang termaktub dalam Malaysia Standard MS1184. Kita ada dia punya Malaysia Standard yang mana bangunan-bangunan kemudahan awam perlu mematuhi dari segi ukuran, dari segi macam laluan rem, dari segi lift, dari segi kemudahan tandas OKU, parking OKU, dan satu lagi dari segi penguatkuasaan lah. Kalau boleh kita harapkan mana-mana kemudahan OKU tidak banyak, tapi mana yang ada tu kita harapkan sangatlah penguatkuasaan dilaksanakan supaya kemudahan-kemudahan ini tidak diambil alih oleh orang-orang yang bukan OKU, dan menafikan hak orang OKU untuk menggunakannya, dan juga tidak disalahgunakanlah macam tandas-tandas kadang-kadang disalahgunakan. Tapi amat pentinglah kalau kita boleh gunakan yang 5 bilion ini, kita boleh mencapai serapan dua mata. Satu, untuk menjana ekonomi dari segi projek-projek yang dilaksanakan, tapi at the same time kita juga boleh mencapai keterangkuman atau inclusivity di situ. Jadi di situ dari segi pelaksanaan kita mungkin boleh bagi satu requirement lah untuk kontraktor-kontraktor ni, bila mereka membuat penambahbaikan, dan mereka mesti juga pada masa yang sama memastikan yang penambahbaikan tu dari segi kemudahan OKU dilaksanakan semula sekali. Banyak sebenarnya keperluan OKU yang kita sebagai masyarakat biasa tidak memahami keadaan dan juga situasi mereka. Mungkin sedikit secara ringkas harapan daripada pihak Prof sendiri, juga mewakili daripada mereka, daripada golongan orang kelainan upaya, untuk memberikan sedikit galakan kepada mereka untuk meningkatkan keupayaan diri mereka. Okey, untuk kalau rakan-rakan OKU kita memang kita agak terkesan sekarang, tapi kita juga sangat-sangat melalukan bantuan dan insentif dari pihak kerajaan, dan insentif ini kalau boleh kita manfaatkan sebaik mungkin, dari segi kalau kita perlukan bantuan kita suarakan keperluan kita, dari segi kalau mungkin kita perlukan skill ataupun kemahiran untuk macam mana nak menjayakan sesuatu perniagaan atau keusahawanan, mungkin kita boleh mencari ada beberapa avenue yang kita boleh dapatkan dari segi e-skills e-latihan dan sebagainya, yang kita boleh ambil kursus-kursus atas talian yang kita boleh ambil untuk menambahkan kemahiran kita dan juga memastikan perniagaan kita berjaya. Pasti ada banyak sebenarnya cara untuk kita keluar daripada kepompong masalah yang kita hadapi sekarang. Terima kasih kepada Profesor Dr. Rosita Muhammad Amin bersama kami hari ini untuk berkongsi berkenaan inisiatif Pemerkasa Bantu Rakyat memulihkan ekonomi negara. Okey, seterusnya kami ingin bawa anda ke cerita Pagi Sabah bersama